الله إن الله كان توابا أستغفر 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 الله إن الله كان توابا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة
إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر صدق الله العظيم. Dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami. Dan hikmah kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu. Supaya orang-orang yang diberikan kitab Yahudi dan Nasrani boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Dan juga supaya orang-orang yang diberikan kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu. Dan sebaliknya supaya orang-orang yang munafik yang ada penyakit ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya. Dan memberi hidayah petunjuk pada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja. Dan ingatlah segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Sebenarnya demi bulan dan malam bila ia balik melenyapkan diri dan waktu subuh bila ia terang benderang. Sesungguhnya neraka sakar itu adalah salah satu malapetaka yang amat besar yang menjadi amaran bagi umat manusia. Iaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju dalam mengerjakan kebaikan atau yang mahu mundur daripada mengerjakannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmati Allah sekalian, masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Muddathir. Surah yang ke-74 pada juzuk yang ke-29. Bermula ayat 31 sehingga ayat 37. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang hikmah sebab Allah Ta'ala menjadikan penjaga-penjaga neraka itu kalangan malaikat-malaikat. Dan Allah menjadikan bilangan mereka 19 orang. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang hakikat sebenar tentera-tentera Allah yang tidak diketahui melainkan Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang bahaya besar yang akan menimpa manusia. Yang ingkar kepada perintah Allah Ta'ala yang disebut sebagai innaha la'ihdal kubar. Suatu malapetaka yang besar, nadhiran lil bashar. Yang menjadi peringatan kepada manusia, yakni neraka sakar. Menjadi suatu sebab keimanan dan kesungguhan dalam mentaati Allah atau menjadi sebab kepada kekufuran dan kecuaian dalam mematuhi perintahnya. Ketika mana Allah Ta'ala menyebut wa ma ja'alna ashaban nar, tidak kami jadikan penjaga-penjaga neraka illa malaikah, melainkan malaikat. Diriwayatkan bahawa sebab turun ayat ini, satu hari Abu Jahal berkata,
Wahai sekalian orang Quraisy, Muhammad mendakwa bahawa tentera Allah yang akan mengazab kamu, yang akan menghukum kamu dalam neraka jumlahnya cuma 19 orang. Sedangkan kamu lebih ramai daripada malaikat, kata Abu Jahal. Kita ramai daripada malaikat, malaikat itu 19 orang. Kita ni satu negeri Mekah. Afaya'jizu mi'atu rajulin minkum an rajulin minhum? Tak bolehkah kita 100 orang lawan dia seorang? Artinya boleh menanglah kita 100 lawan dia seorang. Dengan maksud menghina jumlah tersebut. Maka turun ayat ini. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Tidak kami jadikan penjaga neraka itu melainkan malaikat, bukan manusia. Bagaimana kamu nak kiaskan dengan kekuatan manusia? Yang jaga ini malaikat. Diriwayatkan juga, kata Sudi, bila turun ayat alaiha tis'ata asyar, malaikat atau neraka dijaga oleh 19 malaikat. Salah seorang daripada pemimpin Quraisy bernama Abul Ashad bin Kaldah al-Jamahi, yang merupakan antara yang paling kuat pemusuhannya dengan Nabi SAW. Dan dia, yakni Abu Kaldah ini ataupun Abu Ashad bin Kaldah al-Jumahi, diriwayatkan oleh Imam Suhaili, dialah yang mengajak Rasulullah untuk berlawan, bergusti. Dia cabar Rasulullah bergusti seorang lawan seorang. Lalu dia berkata, in sara'tani amantu bika. Kalau kamu kalahkan aku wahai Muhammad, aku beriman. Lalu Nabi SAW mengalahkannya beberapa kali, tapi dia tetap tidak mau beriman. Tetap kufur. Dan diriwayatkan juga Rasulullah selain daripada Abul Ashad Al-Kaldah, ada 2 orang yang Nabi pernah bergusti, lawan. Yang pertama, Abul Ashad bin Kaldah ini. Yang kedua ialah Rukanah. Rukanah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib. Kedua-duanya ini tidak beriman. Mereka ada satu riwayat menyatakan Rukanah memeluk Islam. Tapi pendapat ini dianggap dhaif. Yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Al-Isabah. Ini 2 orang yang pernah cabar Rasulullah berlawan seorang sama seorang. Supaya kita tahu pendakwah pun kena kuat. Dakwah jangan lemah sebab mungkin satu ketika ajak bertumbuk. Itu bukan benda yang aneh. Rasulullah pernah diajak bertumbuk, berlawan, bergusti. Seorang lawan sama seorang. Kalau menang, maka aku beriman. Di sini melihat kekuatan Rasulullah SAW. Nabi ni orang kuat. Bukan cerita mulut je kuat, badan pun kuat, iman pun kuat. Begitu kita membina karakter orang beriman. Orang beriman jangan abaikan aspek-aspek kekuatan fizikal. Bukan sekadar rohani, fizikal pun kena kuat. Sebab Rasul SAW ni kuat, gagah. Umur Rasulullah SAW 54, Nabi perang Badar. Umur 54. Umur Rasulullah 55, Nabi perang Uhud. Umur Nabi SAW, ketika mana Rasulullah hampir umur 60, Nabi perang Ahzab. Ini Nabi ni kuat. Kita umur 40 masuk uat. 40 masuk uat. Umur 45, jantung berlubang. Ialah orang diuji, disabarlah. Maksudnya, perlu dititik beratkan juga kekuatan fizikal. Kuat, kena kuat. Bukan kita cerita, kita berjuang Islam, datanglah malaikat tu orang tolong kita. Tidak, kekuatan itu mesti. Bahkan semua para sahabat terdiri daripada orang yang kuat fizikal mereka. Gagah fizikal mereka. Dan bersungguh. Bagaimana kita lihat, ini asas kemenangan. Bukan kemenangan itu orang-orang yang tubuh lemah lalu cuma berdoa. Bukan. Ia lengkap. Lengkap sebagai satu resipi kemenangan. Orangnya gagah, kuat, berstrategi, imannya juga kuat, bersungguh dalam ibadat, semua hal. Maka barulah dia menang. Maka ini Nabi SAW tentang berlawan dengan Abul Ashad bin Kaldah. Baik, kisah Abu Ashad bin Kaldah al-Jumahi, dia kata begini, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, tak perlu takut dengan 19 malaikat tu. Tak perlu takut. Ana adfa'u ankum bimankibil aiman asyarah minal malaikah. Wa bimankibil aisar tis'ah. Jangan bimbang. Ni belah kanan aku kuih macam tu, 10 orang malaikat itu. Ni belah kiri ni aku kuih satu lagi, 9 malaikat jatuh. Cukup 19 orang. Mai kuih kanan kiri baru, dia punya sombong cakap. Ni malaikat kanan aku tolak belah baru. Ni 10 orang malaikat aku tolak bahu kanan. Lagi 9 aku tolak bahu kiri je. Jadi jangan takut apa, aku seorang je ngadak. Ini kesombongan dalam menghina apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dan
Banyak riwayat-riwayat lagi yang menceritakan yang bercakap sombong ini antaranya Haris bin Kaldah atau Haris bin Kaladah. Haris bin Kaladah dia juga cakap macam ni. Ana akfikum sab'ata asyar. Baik, 17 malaikat biar aku lawan. 17. Waqfuni dan kamu semua lawan 2 orang lagi yang baki tu. Oh, ini ambil 17 dan 19 malaikat, aku ambil 17, 2 orang lagi kamu ambil. Kamu lawan. Maka turun firman Allah Ta'ala. Yang jaga malaikat ni bukan orang, malaikat. Kebodohan orang kafir dalam mengenal apa itu malaikat. Bukan manusia, bukan orang. Yang jaga neraka ini, penjaga neraka disebut khazanah al-jahannam. Khazanatu jahannam. Atau disebut khazin jahannam. Penjaga neraka. Dia adalah malaikat. Sebab itu Allah Ta'ala menaskan dari awal supaya otak dia kaji siapa malaikat. Wa ma ja'anna ashaban nar illa malaikah. Yang jaga neraka ni malaikat. Lalu kita pun lihat siapa malaikat. Pertama, dia bukan manusia. Ada 3 sifat asas yang membezakan manusia dengan malaikat. Yang pertama, malaikat tidak punya jantina. La yusaf bidzukura wala bil unuthah. Tak ada kata perempuan, tak ada kata laki-laki. Tidak berjantina. Yang kedua, malaikat ini tak makan, tak minum. Tak tidur. Itu kekuatan dia. Tak perlu makan, tak perlu minum, tak boleh tidur. Yang ketiga, malaikat ini tidak pernah bosan dan sentiasa taat kepada Allah. Dia tak pernah bosan dalam mentaati Allah Ta'ala. Dan Allah dalam menyebut tentang sifat malaikat, Allah menyatakan tentang ghilazun syidad. Malaikat ini ghilaz. Apa maksud ghilaz? Malaikat ini kuat, besar, gagah, garang, syadid lagi perkasa. Tuan-tuan, jangan cerita malaikat kalau ada seorang gagah, cukup boleh lawan 10-20 orang. Seorang. Ini malaikat. Yang diciptakan daripada cahaya. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Yang tidak dapat dilihat oleh manusia kerana sifatnya. Dan malaikat ini mempunyai sayap. Dan cukup sayapnya itu menutup timur dan barat. Kesemua malaikat-malaikat ini Allah jadikan sifatnya sebesar-besar makhluk. Apa lagi malaikat yang menjaga neraka jahannam? Malaikat yang menjaga neraka untuk dihumbangkan orang-orang kafir. Baik, ini sebab turun ayat. Maka Allah Ta'ala menceritakan apa sebab. Penjaga neraka ini Allah sebut 19 orang. Kata Allah Ta'ala, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Tidaklah kami menjadikan bilangan malaikat yang menjaga neraka itu. Kami sebut bilangannya. Melainkan sebagai satu ujian kepada manusia. Sebab kesesatan orang kafir yang mempersenda, yang mempermainkannya. Dan yang menyebabkan bertambah azab dan kemurkaan Allah Ta'ala kepada mereka. Baik, perkataan fitnah. Maknanya ialah sebab kepada ujian. Bila Allah Ta'ala turunkan sesuatu, ciptakan sesuatu ini sebagai ujian. Ujian ini punca atau sebab seorang itu akan mendapat azab lebih dahsyat. Atau sebab seorang itu akan dirahmati oleh Allah. Dijadikan sebab. Maka jumlah malaikat 19 orang ini sebagai ujian. Bagi orang yang cuba mempersendakan Al-Quran, lalu mereka bercakap macam kita sebut 3 riwayat tadi. Yang dia kata tak apa, aku seorang je lawan malaikat. Yang dia kata tak apa, aku boleh lawan 17 orang. Lagi 2 orang kamu lawan. Bila mereka mempersendakan, memberi maksud, ia menjadi suatu sebab diazab dan dimurkai dengan lebih dahsyat. Dan ia juga menjadi suatu ujian bagi orang beriman untuk menguatkan lagi iman. Bagaimana menguatkan iman orang beriman? Kerana jumlah ini, angka ini juga disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Taurat, Injil dan Zabur. Untuk menunjukkan Al-Quran ialah selaras atau Al-Quran ini kesinambungan daripada kitab-kitab yang terdahulu dalam menceritakan jumlah malaikat. Artinya sama. Menjadikan ahli kitab terdorong melihat jumlah ini, sama macam disebut dalam kitab Taurat kami. Sama disebut dalam kitab Injil kami. Sama sebagaimana kami dengar tentang isi kandungan wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Makna ini bahasa ataupun ini ialah fakta, bukan fakta baru. Fakta ini sudah pun berkurung lamanya bagi membenarkan Al-Quran yang merupakan kesinambungan daripada wahyu yang terdahulu. Maka ini 19. Kata Allah Ta'ala, liyastayqinal ladzina utul kitab, supaya ahli kitab meyakininya. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan supaya orang beriman bertambah iman. Apa maksudnya? Kata ulama,
Allah Ta'ala jadikan bilangan Zabaniyah. Disebut juga penjaga neraka ni Zabaniyah. Atau disebut juga dengan Khazanatu Jahannam. Semuanya boleh. Zabaniyah boleh, Khazanah boleh. Maksudnya penjaga. Khazanah perkataan plural kepada khazinun. Khazin yang jaga. Khazanah penjaga-penjaga. Kalau kita orang Melayu sebut khazanah, maknanya tempat disimpan harta. Khazanah nasional. Misalnya. Bahasa Arab khazanah ialah jamak kepada perkataan khazinun. Jamaknya khazanah. Penjaga-penjaga. Atau disebut juga zabaniyah. Yang ini penjaga-penjaga neraka. Allah jadikan mereka jumlahnya 19 orang disebut. Kerana ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasara mengetahui bahawa apa yang Rasulullah sampaikan ini benar. Kerana ia bertepatan dengan maklumat agama samawi yang terdahulu. Daripada apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi-Nabi dulu cerita bilangan ahli neraka ini sudah disebut oleh Nabi-Nabi terdahulu lagi. Dia bukan cerita baru yang Allah sebut dalam Al-Quran. Maka dengan cara ini, supaya ahli kitab membuka mata ahli kitab untuk melihat Al-Quran. Al-Quran sebut 19 lah. Maka apa lagi yang Al-Quran sebut? Sebab apa yang disebut ini sama dengan apa yang kami dah dengar daripada Nabi-Nabi terdahulu. Wa imam melalui kitab-kitab kami atau melalui pegangan-pegangan kami selama ini. Maka ini mendorong orang kafir kalangan ahli kitab untuk mengetahui Al-Quran dengan lebih banyak. Ini yang disebut oleh Allah, liyastayqinal ladzina utul kitab. Maka bertambah yakinlah ahli kitab. Dan bertambah wa yazdadal ladzina amanu imana. Bagaimana bertambah iman orang-orang yang beriman, kata ulama, walikay yazdada imanul mu'minin wa tasdiquhum walikay yazdada imanan mu'minin wa tasdiqahum hina yarawna muwafaqat ahli kitab lahum. Maka orang beriman juga bertambah iman kerana melihat ahli kitab membenarkan jumlah ini. Maka bertambah iman. Tuan-tuan kita dah percaya benda tu betul. And then seorang beritahu, betul dia cakap macam tu. Bukankah bertambah? Tuan-tuan misalnya dah tahu ada orang beritahu, berlaku satu kejadian esok sekian-sekian. Kita dah tahulah ada dalam maklumat. Tiba seorang betul lah, saya pun dengar bahawa sekian-sekian esok akan berlaku sekian-sekian. Bukankah kita bertambah yakin? Bila dapat sumber tu lebih banyak. Yakin tu ada daripada Al-Quran. Sudah ada. Tapi bila ahli kitab menyebut benda yang sama, mengatakan benar, jumlah ini telah disebut oleh kitab kami terdahulu 19 orang. Maka bertambah lagi iman orang beriman. Dan ini atau ayat ini menunjukkan bahawa iman itu dia boleh bertambah dan boleh berkurang. Sebab dia sebut wayazdad. Sepakat para ulama, kalau kita belajar ilmu akidah, iman bertambah dengan ketaatan pada Allah. Dan iman itu boleh berkurang dengan kemaksiatan, dengan kecuaian. Kita dah mentaati Allah. Kemudian Allah Ta'ala menguatkan lagi tentang cerita 19 ni. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Maka dengan itu tiada ragu-ragu lagi ahli kitab dan demikian juga orang beriman akan kebenaran bilangan itu. Maka golongan musyrikin menjadi suatu golongan yang terpinggir. Kalau selama ini musyrikin merasakan mereka ini sepakat dengan ahli kitab dalam menentang Islam. Mereka ini sepakat di dalam melawan Islam. Tetapi bila datang ayat ini menyatakan neraka dijaga oleh 19 malaikat. Lalu orang musyrikin mempersendakan ahli kitab, jangan persendakan, memang benar 19. Di situ berlaku kontra antara mereka. Lalu musyrikin menganggap ataupun mula merasakan mereka bersendirian. Lemah. Sama ini mereka gunakan ahli kitab. Nak berlawan dengan Nabi SAW. Dengan pelbagai soalan-soalan dan kekeliruan. Tapi bila Allah Ta'ala turunkan tentang neraka ini dijaga oleh 19 malaikat, maka musyrikin Mekah macam biasa, mereka tak ada ilmu apa-apa. Lalu mereka terus mempersendakan. Ahli kitab, ada lagi maklumat-maklumat yang mereka pegang. Di sebalik penyelewengan dan sebagainya, ada yang mereka pegang. Dan di situ, menjadikan musyrikin Mekah ini, atau ahli kitab, tidak selesa dengan penafian musyrikin Mekah dan persendaan mereka. Yang menyebabkan orang-orang musyrikin Mekah merasakan mereka mudah bersendirian. Sebab ahli kitab kata, benar. Jumlah 19 orang ni bukan Quran je, kitab kami juga. Kalau kamu persendakan apa yang Allah sebut dalam Quran, kamu persendakan kami juga. Kamu persendakan kami. Baik Kristian, baik Yahudi. Mempersendakan benda yang sama. Contoh gini tuan-tuan, kita semua, baik kita Islam, baik kita Kristian atau Yahudi. Baik orang Islam, baik Kristian atau Yahudi. Ada benda usul kita bersepakat tentang kenabian. Seperti kenabian Nabi Ibrahim. Bagi contoh.
Maka bila datang seorang cuba menghina Nabi Ibrahim, apakah mereka menyangka mereka cuma membangkitkan kemarahan orang Islam? Tak, mereka bangkitkan kemarahan 3 agama besar. Dan sama juga ketika mana ada orang kafir, cuba mengatakan tidak ada kiamat. Apakah mereka menyangka mereka cuma mengarahkan hujah ini kepada orang Islam? Jawapannya tidak. Mereka juga membangkitkan kemarahan ketiga-tiga agama ini. Kan ini benda-benda usul yang disepakati di dalam ketiga agama samawi, yang asalnya agama samawi ini. Walaupun kita sebut agama Kristian Yahudi, diselewengkan. Namun ada benda-benda yang masih sama. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut kita, bila mendengar maklumat ahli kitab, apa kata Rasulullah? La tusaddiqu ahli kitab, wala tukadzibuhum. Jangan kamu kata ahli kitab itu betul, jangan juga kamu kata salah. Walakin qulu amanna bima unzila ilaina. Bukan katakan kami beriman apa yang telah diturunkan pada kami. Ahli kitab bercakap sesuatu, jangan kata dia betul, jangan kata dia salah. Kerana barangkali maklumat tadi mungkin betul. Maka yang akan menilai apa yang disebut ahli kitab apa dia? Kalau sekiranya apa yang disebut oleh ahli kitab itu menyamai Al-Quran, maka kita kata betul. Kalau tidak menyamai, maka kita kata salah. Maka ini kaedah kita dalam muamalah dengan ahli kitab. Kerana Al-Quran, dia membenarkan sebahagian yang ada dalam kitab. Dan menyebut penyelewengan dan pengubahan yang berlaku pada kitab-kitab tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuharrifunal kalima an mawadhi'i wa nasu hazzam mimma zukiru bih. Mereka mengubah isi kandungan kitab dan merupakan sebahagian besar daripada perkara yang patut mereka diingatkan. Maka ada benda yang kita katakan disebut dalam ahli kitab dan ada dalam Islam. Maka ini benarkan. Tapi kalau benda tu didustakan oleh Quran, maka ini salah. Kalau benda tu tak ada asas nak benarkan, tidak ada asas nak dustakan, maka dia. Artinya dipanggil sebagaimana disebut oleh Imam Nukasi dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Semua maklumat yang sampai daripada ahli kitab, dia ada 3 keadaan. Wa imma dia menyamai Quran dan sunnah Rasulullah, maka itu benar. Wa imma ia menyalahi keduanya, maka itu salah. Wa imma dia tidak menyalahi dan tidak juga membenarkan, dia tengah-tengah diam macam tu, maka ini kita tak kata benar, kita tak kata salah. Contoh, nama Ashabul Kahfi, bagi contoh. Contoh nama Malikatus Saba. Nama dia siapa? Apakah betul nama dia Balqis? Sebab dalam Quran, dalam hadis tak ada sebut Balqis. Dia cuma sebut perkataan Malikatus Saba, iaitu pemimpin Raja Sabak. Dan demikian juga yang lain-lain. Yang biasanya berlaku pada nama-nama. Nama-nama yang berlaku, nama anjing sebagai contoh. Apa nama anjing? Itu tak ada dalam nas. Hadis Nabi tak ada. Dalam Quran pun tak ada. Cuma sebut wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Dan anjing itu duduk di hadapan pintu gua. Tapi tak sebut nama anjing tu apa, jenis anjing tu apa. Mungkin ada orang kata tak, ni kita ni ada nak jual anjing, spesies anjing Ashabul Kahfi. Geng-geng menega ni dia boleh cakap macam tu. Mungkin betul, mungkin salah, kita tak tahu. Tapi kita tak akan, benda-benda seumpama ini tidak menjadi asas akidah. Kalau ada orang kata ini kayu daripada batu Nabi Nuh, sekian, maka kita katakan kita tak membenarkannya. Dan kita juga tak katalah salah. Kerana kemungkinannya ada. Tapi bukan menjadi satu benda akidah. Tak percaya ke tak nak percaya. Sebab tak ada asas. Jadi dalam maklumat-maklumat ahli kitab yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Dan tidak menjadi suatu kemudaratan untuk kita jahil tentangnya. Kalau orang tanya kepada kita tentang nama-nama sekian. Artinya siapakah nama pembantu Toluk? Atau siapa sebenarnya nama Toluk misal kata. Itu tak ada nas. Untuk diceritakan Toluk ni mati umur berapa. Itu tidak ada nasnya. Ia ada sumber ahli kitab. Ini kaedah dalam bermuamalah dengan maklumat ahli kitab. Dalam hal 19 malaikat ini, kerana dibenarkan oleh Al-Quran. Sebab itu Allah menyebut bahawa wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun. Maka tidak ragu-ragu ahli kitab tentang bilangan tersebut. Kerana ada nas. Dan orang beriman juga. Kerana beriman pegang pada nas Al-Qurannya. Dan juga pada apa yang disebut oleh ahli kitab. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ. Sementara itu, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit.
dan juga orang-orang kafir. Madza aradallahu bihadzal masalah? Kenapa disebut bilangan ni? Apa pasal sebut bilangan 19 ni? Pertama Allah menyebut golongan yang ada penyakit dalam hati. Apa itu penyakit dalam hati? Itu orang-orang munafik. Orang-orang yang cuba berpura-pura bermuka-muka dengan Islam dan umat Islam. Bila datang jumlah ini, mula datang ragu-ragu. Orang-orang munafik, mereka akan diuji dengan beberapa perkara yang ada dalam Islam. Walaupun mereka cuba bermuka-muka dengan Islam dan umat Islam dalam beberapa hal. Tapi bila datang suatu perkara, akan menzahirkan kemunafikan mereka. Contohnya dalam peristiwa Isra' Mi'raj, menzahirkan orang munafik. Itu tak percaya. Dan contoh ini juga, sebab mereka melihat, kenapa nak sebut jumlah 19, 20, 21 dan sebagainya. Mereka lupa, Allah yang berkuasa boleh menentukan tentang semua benda tu. Bagaimana kita tentukan kita kena ada satu Perdana Menteri, satu timbalan Perdana Menteri, berapa orang menteri kabinet. Maka itu bukan satu isu. Kan itu ditentukan oleh orang yang ada kuasa. Jumlah malaikat ini, Allah yang tentukan untuk menunjukkan kuasa mutlak Allah dalam menentukan berapa bilangan sebagai satu ujian. Dia nak tak berapa orang ikut suka dia. Kerana Allah fa'alun lima yurid. Dan kerana ada hikmah yang tak mungkin kita mampu untuk menghadang. Tak semua benda kita boleh fikir. Tak semua. Maka Allah menyebut satu jumlah. Sebagai satu ujian, apakah kamu percaya aku yang letak jumlah ini? Sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab sebelum ini. Dan bicara Nabi-Nabi sebelum ini. Ini bukan bicara baru. Maka orang kafir yang memang tidak berpegang pada sumber. Kerana mereka tak percaya perkara gaib. Kerana orang-orang kafir yang bukan ahli kitab, mereka tidak ada sumber yang disebut kitab. Mereka hanya fikir logik otak mereka. Mereka orang munafik pula, mereka pun sama, cuma bermuka-muka. Bila sampai tahap-tahap ini, tahap-tahap berkait dengan hal akidah, maka datang ragu-ragu mereka. Kemudian kata Allah, kadzalika yudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Demikian Allah jadikan sebab itu. Jadi sebab bilangan, sebab-sebab perintahnya, sebab-sebab larangan menjadi punca sesat satu golongan mendapat petunjuk satu golongan. Apa maksud? Allah SWT memberitahu tentang sunnatullah pada manusia. Ya, hakikat hidayah datang dari Allah. Tetapi Allah telah menunjukkan jalan-jalan hidayah. Hakikat kesesatan itu juga datang dari Allah. Tetapi Allah Ta'ala menunjukkan sebab-sebab kesesatan. Seolah-olah Allah berkata, kalau kamu ikut jalan sekian-sekian, ia jalan petunjuk. Kalau ikut jalan sekian-sekian, ia jalan kesesatan. Umpama kita beritahu seseorang, awak kalau ikut jalan ni, awak akan sampai ke sini. Awak ikut jalan ni, awak akan sampai ke sini. Dan manusia ada hak ikhtiar, memilih. Memilih, namun ia dalam ketetapan Allah. Wa iman dalam petunjuk, wa iman dalam kesesatan, ini semua dalam kuasa dan ketetapan Allah. Namun Allah SWT menunjukkan jalan dan ikhtiar. Contoh kita ambil racun, ambil madu. Ni racun, ni madu, lalu kita beritahu racun, kalau minum mati. Madu kalau minum sehat. Maka itu hukum yang Allah tetapkan. Ada dua benda sebagai sebab. Lalu manusia lalu memilih madu atau memilih racun. Kalau awak memilih madu, maka itu ketetapan Allah untuk awak dapat hidayah. Kalau awak memilih racun, itu ketetapan Allah untuk awak binasa. Dalam ketetapan Allah dan pilihan manusia. Bukan Allah yang memaksa manusia pilih A, B, C. Allah tak pernah memaksa. Allah yang berkuasa. Tapi bukan memaksa. Allah berkuasa. Dan menjadikan bagi manusia sebab dan ikhtiar. Sebab itu kita lihat. Kita mau tak mau, kita tahu dalam fikiran kita, kita ada keinginan untuk memilih. Keinginan untuk memilih itu ialah satu kekuatan yang Allah ciptakan pada manusia untuk memilih. Tuan-tuan, jangan kata hidayah, petunjuk hidayah. Kita letak roti dua keping pun, kita pun memilih. Kita letak buah apple yang sama, kita pun memilih. Memang itu, atau disebut ikhtiar itu Allah letak dalam semua makhluknya. Termasuk binatang. Binatang-binatang juga Allah jadikan mereka memilih. Letak ni mangsa-mangsa, mereka pun pilih. Oh, nak makan ni, nak makan ni. Itu adalah benda yang Allah beri pada manusia untuk menjadi hujah pada manusia. Kamu kan pilih. Tentang kita universiti, kita pilih. Sekolah, kita pilih. Tapi dalam masa sama Allah menyatakan bahawa Allah yang berkuasa menetapkannya. Namun kamu ada pilihan tu. Ada pilihan-pilihan tersebut. Kerana itu Allah kata, dalam menentukan bilangan penjaga neraka, ia menjadi punca sesat sebahagian manusia.
dan mendapat petunjuk sebagai manusia. Kemudian kata Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Sebenarnya penjaga neraka yang disebut itu 19, yang kita dah sebut dalam tafsiran semalam, bahawa 19 itu ialah ketua-ketuanya, malaikat-malaikatnya. Maka di bawahnya penolong-penolong malaikat yang tidak diketahui jumlahnya melainkan Allah. Umpama kita sebut, yang nama menteri kabinetnya 20 orang. Tapi bawah menteri kabinet, setiap menteri berapa orang pembantu dia? SU dia ke SU dia, bawah, ribu akhirnya. Kita sebut satu kementerian. Kementerian apa kita sebut? Satu menteri Jabatan Kerja Raya sebagai contoh. Menteri Bahagian Jalan Raya. Bawah menteri itu agak-agak berapa ribu orang yang bekerja bawah dia, berapa ribu. Kita letak menteri pelajaran. Bawah menteri pelajaran tu ada berapa ribu kaki tangan dia. Yang Allah sebut 19 malaikat ialah 19 ketua malaikat. Dan malaikat-malaikat yang berada di bawahnya, hanya Allah yang tahu berapa jumlah. Tetapi biasa kita sebut jumlah, pada jumlah benda yang besar-besar. Jumlah yang besar, yang utama. Macam saya sebut dalam struktur negara, dalam mengumumkan menteri kabinet. Dia tak akan umum semua, dia akan umum menteri kabinet je lah. Kadang-kadang waktu pengumuman timbalan pun dia tak umum. Dia cuma umum, okay, kita punya menteri kabinet 20 orang. Cukup. Tapi kita dah tahu bagaimana struktur dia ke bawah. Berapa ribu orang akan bawah. Maka Allah menyebut, ini ketua malaikat yang menjaga neraka. Dan jumlah yang sebenar tak ada orang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tiada mengetahui tentera Allah, jumlah tentera Allah, melainkan dia. Dan ini menguatkan penafsiran disebut bahawa jumlah 19 malaikat itu ialah ketua-ketuanya. Yang di bawahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian kata Allah, sesudah menyebut tentang hakikat malaikat yang menjaga neraka. 19 ketuanya, yang di bawahnya hanya Tuhan yang tahu berapa jumlahnya. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah ini melainkan ia menjadi peringatan kepada manusia. Bila Allah Ta'ala menyebut peringatan kepada manusia, apakah yang maksud wa ma hiya illa, dan tidaklah ini? Wa ma hiya di sini maksudnya ialah tidaklah neraka yang dijaga oleh malaikat itu. Ia tu wa ma hiya, tidaklah neraka sakak yang kita sebut sebelum ini, yang dijaga oleh 19 malaikat itu, malaikat ia menjadi peringatan pada manusia. Dan jangan duk cerita yang jaganya, lihat neraka tu. Neraka yang bakal, neraka menjadi tempat kesudahan bagi setiap orang yang menderhaka Rasulullah. Bagi setiap yang tidak mau beriman kepada Allah. Maka neraka ini menjadi peringatan kepada manusia. Kemudian kata Allah SWT setelah menyebut tentang neraka, kalla, maka jangan kamu berperangai demikian. Yakni berperangai mempersendakan agama, menolak kebenaran yang sampai kepada kamu. Wal qamar, demi bulan yang bercahaya. Demi bulan yang Allah Ta'ala ciptakan dengan sifat yang bercahaya. Wal laili id adbar, dan demi malam bila ia meninggalkannya. Bila malam semakin gelap. Was subhi iza asfar, dan demi waktu subuh bila ia mula terang benderang. Allah Ta'ala bersumpah di sini dengan 3 makhluknya. Pertama bulan. Yang kedua ialah malam, yang ketiga ialah subuh. Maka 3 gambaran ini mewakili masa. Bahawa manusia perlu melihat diri mereka dengan ukuran masa yang ditentukan oleh pergerakan bulan. Ni bulan menentukan hari, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sehingga genap sebulan. Sehingga genap setahun. Inilah tahun Qamariah. Dan kita tahu bagaimana fungsi bulan dan menentukan waktu. Kemudian Allah menyebut tentang malam. Ia menjadi fungsi waktu. Dan subuh atau siang. Maka ketiga-tiga ini fungsi waktu. Untuk manusia menggunakan fungsi waktu ini, bagi melihat amaran Allah dan peringatan Allah tentang neraka. Ingat, malam terus bergerak. Siang terus bergerak. Matahari terus bergerak. Masa kamu terus bergerak. Kamu ialah hari-hari yang terus berlalu. Demi bulan yang Allah jadikan sebagai perkiraan masa. Demi malam yang bersilih ganti, yang menentukan masa dan waktu. Demi waktu subuh, yang membentuk harapan manusia, wa iman nak jadi baik atau nak jadi jahat. Dan malam yang membentuk niat-niat manusia apa yang mereka nak lakukan keesokan harinya. Maka kesemua waktu yang Allah bersumpah. Supaya manusia menghargai waktu yang ada pada mereka. Sebelum sampai di mana tidak ada nilainya waktu.
Kata Allah, innaha, sesungguhnya neraka sakar. La ihdal kubar, salah satu daripada benda besar akhirat kelak. Kita bila kita sebut benda besar akhirat kelak. La ihdal kubar. Pertama, neraka dengan sifat-sifat kebinasaannya yang menjadi sebab kebinasaan manusia dan bala yang besar. Selain daripada kiamat, selain daripada mahsyar, kiamat malapetaka manusia. Demikian juga mahsyar, dikumpulkan seluruh manusia. Demikian juga hisab. Ini perkara-perkara dahsyat bagi manusia yang para nabi pun berpeluh jangan kata kita. Demikian juga mizan, timbangan. Demikian juga suasana hidup pikuk hari akhirat kelak, di mana terputus segala keturunan dan nasab. Masing-masing tidak mengenal antara satu sama lain dari kebimbangan. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bila datangnya gegap gempita kiamat. Hari di mana seorang tidak mengenali saudaranya. Tidak mengenal ibunya. Tidak mengenal ayahnya. Tidak mengenal isterinya. Tidak mengenal anak-anaknya. Masing-masing tak kenal. Ni Allah sebut ni semua orang paling kita kenal. Siapa tak kenal isteri dia? Kita kenal isteri kita. Siapa tak kenal suami dia? Kita kenal suami kita. Siapa tak kenal bapak dia? Kita kenal bapak kita. Siapa tak kenal mak? Kita kenal mak kita. Siapa tak kenal saudara dia? Adik-beradik. Ada orang tak kenal adik-beradik. Saya lupalah adik-beradik saya siapa. Ustaz. Tak ada orang. Yang ni semua kita akan lupa akhirat. Contoh kalau yang dekat ni kita lupa. Jangan kata yang jauh. Yang setakat jumpa seminggu sekali dalam kuliah. Yang setakat kita jumpa setahun sekali program gotong royong kat taman gitu. Ini yang kita kenal. Nama kita hafaz. Mak, ayah, adik-beradik kita. Isteri dan anak-anak kita. Ini kita tak kenal. Dia dahsyat di kiamat. Ini salah satu daripada benda besar. Tapi dalam ayat ini Allah nak beritahu bahawa neraka sakar lahihdal kubar. Salah satu daripada perkara-perkara besar kiamat. Banyak lagi perkara besar. Ini neraka salah satu benda besar. Allah nak beri peringatan. Kerana itu Allah sebut kalawal qamar. Jangan berperangai demikian. Masa yang berlalu dengan putaran bulannya, dengan pertukaran malam dan subuh dan siangnya, maka ia adalah satu kejadian yang amat menakutkan. Untuk kamu berfikir, kemudian kata Allah, nadhiran lil bashar, nadhir, pemberi peringatan pada manusia. Ia bukan sekadar beri peringatan kepada orang kafir yang menentang, yang menolak, bukan kepada orang beriman. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sepakat ulama, neraka ini orang kafir secara mutlak kena, dan orang beriman mungkin kena. Qad yu'adzab, mungkin kena. Yang menggugurkan azab kepada orang beriman itu, yang pertamanya ialah bila Allah Ta'ala mengampuni dia. Yang keduanya ialah bila Allah menerima syafaat daripada mana-mana hamba-hamba Allah terpilih. Yang ketiganya dengan amal soleh. Sebab dia buat amal soleh, dia buat kebaikan, maka amal solehnya akan berhujah di hadapan Allah. Sebagaimana hadis-hadis yang sahih. Puasa datang, Quran datang, berdiri di hadapan pemiliknya, berhujah di hadapan Allah sehingga membawanya ke syurga. Si amal soleh akan menjadi hujah. Sebab kita pada hari kita tak akan petah bercakap. Contoh kat dunia memanglah petah bercakap. Boleh ikut dang kita nak jawab apa. Atau ulama pun kita boleh kata salah. Sebab petah sangat bercakap. Tapi di sana bukan lidah kita bercakap. Yang akan mewakili kita bercakap ialah amal soleh kita. Bila seorang punya amal soleh, maka dia akan menjadi peguam belanya. Contoh kita kalau dalam mahkamah pun tak boleh nak cakap. Jangan cerita akhirat kelak. Contoh dalam mahkamah tuan-tuan boleh bercakap. Siapa yang pernah masuk mahkamah tengok? Siapa boleh bercakap? Kita serah pada peguam. Kita tak tahu bahasa mahkamah. Kalau hakim direct tanya kita boleh angguk, geleng gitu je. Yang lain serah peguam. Peguam kata apa iyalah. Itu baru mahkamah dunia. Pun dah kelu lidah kita. Hakim pun tak nak dengar kita cakap. Apatah lagi mahkamah akhirat. Yang berhujah untuk kita ialah amal soleh. Artinya, orang beriman mungkin masuk neraka. Orang kafir, ya, mutlak masuk neraka. Kerana nas yang jelas. Orang beriman mungkin masuk neraka. Kenapa kita dah sebut? Sebab yang pertama, yang membebaskan di neraka 3 sebab. Sebab pertama, kerana Allah Ta'ala ampun. Maka Allah ampun tak kena lah. Sebab yang kedua, Allah menerima syafaat. Siapa yang Allah izinkan beri syafaat, maka dia syafaat, maka dia terlepas. Yang ketiga ialah sebab amal solehnya. Dia ada amal soleh dia buat. Maka amal soleh akan berhujah di hadapan Allah. Fulan bin fulan
meninggalkan tidur untuk membacaku. Fulan bin fulan meninggalkan syahwat untuk berpuasa. Fulan bin fulan telah mengorbankan hartanya untuk bersedekah. Sekian-sekian amal soleh dengan bahasa-bahasa mereka. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa neraka ini peringatan pada semua manusia yang beriman ataupun sebaliknya. Liman sya'a minkum. Lalu Allah menyebut dah satu statement umum. Liman sya'a minkum an yataqaddam. Siapa yang akan menjadikan peringatannya tentang neraka. Sebab untuk dia yataqaddam, ke depan dengan amal soleh. Au yata'akhir, atau mungkin ke belakang kerana maksiat. Wa imma kita ke depan dengan ketaatan kita pada Allah. Wa imma kita ke belakang dengan sebab kemaksiatan yang kita lakukan. Maka Allah kata ini neraka yang diperingatan pada semua manusia. Sama ada memotivasikan dia untuk melakukan menjadi amal soleh, atau mungkin sebab dia memandang rendah dan menghina untuk dia terus melakukan maksiat. Sebab itu Nabi SAW, walaupun orang beriman dan keimanannya punya pilihan atau punya harapan yang cerah untuk memeluk, untuk masuk syurga, untuk menjauhkan diri dari neraka. Namun Nabi SAW, dalam banyak tempat Nabi mengingatkan umatnya tentang bahaya neraka. Dan tidak memperkecilkan neraka. Walaupun di sebalik ini kita orang beriman dijanjikan syurga. Orang kafir tak ada ayat pun janji di syurga, memang neraka pun. Orang beriman yang disebut syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itu kemenangan yang besar. Namun Nabi SAW sendiri menjadikan neraka satu motivasi untuk sentiasa rasa takut dan sentiasa ke depan untuk melakukan maksiat, untuk melakukan kebaikan. Maka Rasulullah dalam khutbahnya Nabi menyebut an-naran nar, takutlah kamu akan neraka, takutlah kamu akan neraka. Nabi SAW berkata kepada kaum wanita, kata Nabi SAW, ittala'tu finnar fara'aitu kathiran min ahliyan nisa. Aku menjenguk ke neraka, aku melihat ramai penghuninya di kalangan wanita-wanita. Karena itu kata Nabi SAW, wahai sekalian wanita, banyakkan bersedekah. Kerana sedekah itu benteng neraka. Lalu kata Bilal bin Rabah, kaum wanita menanggalkan anting-anting mereka, gelang mereka, rantai mereka untuk disedekahkan. Rasulullah SAW kata, aku jenguk neraka, penghuninya ramai perempuan. Dan kerana itu apa dia punya cara mengatasi ini? Perbanyakkan sedekah. Kerana sedekah menjadi benteng kamu daripada neraka. Benteng bagi wanita. Dan ia juga benteng pada lelaki. Dan hadis, kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dengan neraka, dengan membentenginya dengan bersedekah walaupun separuh kurma. Berarti tuan-tuan tak boleh dengan banyak tak apa, walau separuh kurma, derma juga. Kerana ia benteng neraka. Bahkan Nabi SAW menyuruh semua orang beriman menjadikan bentengnya atau membina benteng-bentengnya supaya terhalang daripada neraka. Sama ada bentengnya berupa sedekah atau pelbagai kebaikan-kebaikan yang lain. Kata Rasulullah ingatkan kita orang beriman. Di sebalik kita dah ada iman, supaya sentiasa berwaspada dengan neraka, takut dengan neraka, berdoa pada Allah dijauhi daripada neraka, dan melakukan amalan-amalan yang menjauhkan kita daripada neraka. Apa amalan-amalan yang disebut oleh Rasulullah? Kalau kamu buat macam ni, kamu dijauhi neraka. Sejauh ini. Antaranya ibadat-ibadat yang Rasulullah sebut sedekah. Antaranya ialah ibadat puasa. Antaranya ibadat menolong orang yang zalim. Ibadat menolong orang yang zalim. Punca seorang itu diselamatkan daripada neraka. Antaranya ialah ibadat orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Antaranya ialah ibadat orang-orang yang berkata dengan perkataan yang baik. Sebab ramai orang masuk neraka kerana perkataan buruk. Kita yang ramai masuk neraka, walaupun kadang-kadang dah bagus dah ibadat dia, sembahyang puasanya, tapi mulutnya tak baik. Penguasa disebut dalam satu hadis tentang wanita yang berpuasa di siang hari, yang qiyamul lail di malam hari, illa annaha kanat tu'zi jiranaha, melainkan dia suka menyakitkan hati jirannya. Lalu kata Nabi SAW, hiya finnar, dia dalam neraka. Maksudnya tuan-tuan jaga kata-kata, jangan menyakiti jiran. Jaga kata-kata, jangan menyakiti hati orang beriman. Merupakan sebab kita terhindar daripada neraka. Tapi kalau orang jenis outspoken, asal sedap mulut je cakap, dia kena ingat, ramai yang masuk neraka sebab mulut. Bagaimana yang Nabi SAW beri amaran kepada kita.
Yang ramai masuk neraka ini sebab hasil daripada tuaian perbuatan mulut dia. Sebab itu kata Imam Syafi'i, ihfaz lisanaka ayyul insan, la yaldarannaka innahu thu'ban. Jagalah lidah kamu wahai sekalian manusia. Kan lidah kamu itu umpama ular yang mematuk yang ada racun. Maksudnya lidah kita ni tuan-tuan macam ular. Patutnya bisa boleh mati orang. Yang maksud yang dia masalah dia akan patuk diri kita sendiri. Yang kita cakap atau kita kata ke orang, dia kembali pada kita dengan seperti lebih cepat daripada orang tu kena. Bila kita mula mengata orang, oh kamu ni lembak lah sekian-sekian, dia lebih cepat datang kepada kita sebelum kena pada orang kita kata. Supaya kita berwaspada dengan setiap perkataan itu, punca seorang itu masuk neraka. Kadang-kadang saya dah sebut orang tu baik, bagus. Tapi kerana perkataannya, kerana percakapannya, menyebabkan dia terjerumus daripada neraka. Sehingga Rasulullah pegang lidah sambil berkata, ihfaz hadha, ataupun ihfaz lisanaka. Setelah keluarkan lidah dia, Nabi pun pegang. Nabi kata, ni jaga ni, jaga. Jaga lidah kamu. Betapa bersungguh Rasulullah sampai Rasulullah keluarkan lidah dan pegang. Ni jaga ni. Kan inilah yang menyebabkan ramai masuk neraka. Ramai. Contoh ni cerita Abu Jahal tadi, guna mulut lah menghina. Apa 19 orang kita lawan seorang? Mulut dia. Mulut yang menghina. Contoh kebanyakan kafir itu kerana mulut dia. Mulut orang kafir. Dan kebanyakan orang Islam ataupun orang yang dah Islam lalu tergelincir imannya juga kerana mulut dia. Maka mulut kita nampak takdir Allah Ta'ala. Mulut kita nampak ujian-ujian Allah Ta'ala. Mulut kita yang berkait dengan rezeki yang Allah beri, yang tak syukur. Yang bila datang nikmat, mulut payah nak sebut Alhamdulillah. Tetap kata eleh sikitnya. Sebab dia sebut dalam hadis Nabi SAW, di antara tanda akhir zaman, seorang itu diberikan sebanyak 3,000 dirham. Tapi masih lagi marah. Walau dia diberi percuma ambil duit, Allah sikitnya. Dia punya marah, orang sedekah ke dia 3,000 dia marah. Sebab apa sikit, nak banyak lagi. Dan ini berlaku kerana mulut-mulut. Kalau seorang tu diam, dia akan punca penyebab dia masuk syurga. Sebab itu disebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Seorang itu kalau benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, dia cakap baik atau diam? Dia diam. Tentang yang pergaduhan rumah tangga ni semua sebab mulut. Cuba tuan-tuan diam, gaduh tak? Kalau kita diam, gaduh tak gaduh? Katakan kita suami lah, bini kita popek. Tuan pun diam, gaduh tak gaduh? Tak gaduh. Suami pula jadi popek. Isteri diam, gaduh tak? Tak gaduh. Kau duduk diam, lagi tak gaduh. Duduk diam, nak gaduh apa? Tak ada benda nak gaduh. Yang kita bergaduh sebab kita mula start cakap. Cakap, ni tembok orang ni tembok orang tu. Akhirnya benda kecil je. Benda kecil jadi besar 3-4 hari tak betul. Kalau mulut ni banyak diam, kita tak gaduh. Dan kalau gaduh pun dia tak akan besar sebab mulut kita tak kata apa-apa. Manusia ni tuan-tuan, kita silap cakap. Dia ingat sampai mati. Awak cakap dulu saya ni gini. Dia ingat. Kalau kita diam, maka dia tak boleh nisbahkan, sandarkan perkataan buruk pada kita. Sebab itu ramai orang selamat sebab diam. Tak ramai orang selamat sebab bercakap. Tak ramai orang untung sebab bercakap. Tak ramai. Tapi ramai orang rugi sebab bercakap. Tak ramai orang rugi sebab diam. Tak ramai. Orang yang rugi kerana dia diam, tak ramai. Walaupun kadang-kadang diam tu ada rugi juga, tapi tak ramai yang rugi. Bercakap ni ada untung juga, tapi tak ramai yang untung bila bercakap. Bila kebanyakan bercakap, dia banyak rugi. Maka di situ kita perlu yang disebut dalam hadis, rahimallah, moga Allah merahmati orang yang diam, maka dia selamat. Atau dia bercakap, faghanin, dia untung sebab percakapan dia baik. Imam kita diam, lalu kita selamat. Kalau kita bercakap, pastikan untung. Tuan-tuan cakap benda baik-baik, tuan-tuan nasihat baik-baik, kita untung. Ni bercakap rugi, diam pun rugi, dua-dua rugi. Biar diam kita selamat, cakap kita untung. Maka ini watak ahli syurga. Ingat, ramai orang masuk neraka sebab mulut dia. Dan ramai yang masuk syurga juga sebab mulut dia. Kan dia bersyukur pada Allah, kan dia berzikir pada Allah, kan dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengannya dia masuk syurga. Tapi jangan ramai juga sebab mulut. Cerita Abu Jahal, Abu Lahab ni semua benda ni bercakap dengan mulut dia. Sehingga Allah merakamkan kejahatan mulutnya. Allah merakamkan kejahatan mulut orang kafir dalam Quran. Kan ia benda besar. Supaya kita tidak mencontohi mereka.
Yang saya kata solusi kita dalam bab rumah tangga sebagai contoh. Tuan-tuan jaga mulut, insya-Allah tak gaduh mana. Tapi kalau mulut tak jaga, dia punya pergaduhannya boleh beri kesan yang buruk pada kita. Dialah menyebabkan kita jadi marah. Itulah yang menyebabkan kita akan menjadi agresif dan sebagainya. Kalau diam je, maka insya-Allah banyak benda yang dapat disembuhkan, dirawati, banyak benda yang kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.